أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا صدق الله العظيم. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Tidakkah engkau perhatikan dan merasa pelik, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang membersihkan memuji diri sendiri, padahal perkara itu bukan hak manusia, bahkan Allah jualah yang berhak membersihkan memuji sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan mereka pula tidak akan dianiaya atau dikurangkan balasan mereka sedikit pun. Lihatlah wahai Muhammad, betapa beraninya mereka mengada-ngadakan perkara-perkara dusta terhadap Allah. Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang terang nyata. Tidakkah engkau perhatikan dan merasa pelik, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang telah diberikan sebahagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada benda-benda yang disembah yang lain dari Allah dan kepada Taghut. Dan mereka pula berkata kepada orang-orang kafir kaum musyrik Mekah bahawa mereka kaum musyrik itu lebih betul jalan agamanya daripada orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Yahudi yang demikian sikapnya, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Dan sesiapa yang dilaknat oleh Allah, maka engkau tidak sekali-kali akan mendapati sesiapa pun yang boleh menolongnya. Patutkah ada bagi mereka kaum Yahudi itu sesuatu bahagian dari kekuasaan memerintah? Tidak. Bahkan kalau ada, maka sudah tentu mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia. Atau patutkah mereka dengki kepada manusia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, disebabkan nikmat pangkat Nabi dan agama Islam yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dari limpah kurnianya? Kerana sesungguhnya kami telah pun memberi kepada keluarga Ibrahim kitab agama dan hikmah pangkat kenabian, dan kami telah memberi kepada mereka kerajaan yang besar. Maka di antara mereka kaum Yahudi yang dengki itu, ada yang beriman kepada apa yang dikurniakan oleh Allah kepada keluarga Nabi Ibrahim. Dan ada pula di antara mereka yang berpaling daripadanya tidak beriman. Dan cukuplah dengan neraka Jahannam yang sentiasa menyala-nyala itu menjadi tempat seksa mereka. Masih lagi dalam penafsiran surah An-Nisa, bermula daripada ayat 48 sehinggalah ayat 55. Pada ayat yang ke-48 yang kita bacakan, Allah Ta'ala menjelaskan dengan tegasnya bahawa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang mempersekutukan Allah. Sesiapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan mensyirikkannya, sama ada sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi atau dilakukan oleh orang-orang Kristian atau dilakukan oleh penyembah-penyembah berhala, maka kesemua mereka ini tidak akan diampuni dosa. Yang diampuni dosa hanyalah orang-orang yang tidak mensyirikkan, tidak menyekutukan Allah SWT.
Kata Imam At-Tabari, ayat ini menjelaskan bahawa pelaku dosa besar, kalau Allah menghendaki maka Allah boleh mengampuninya. Kalau Allah tidak mahu mengampuninya, Allah akan menghukumnya. Selagi mana ia bukan syirik kepada Allah. Adapun bila syirik kepada Allah, maka mereka ini akan terus dihumbang dalam neraka kekal abadi selama-lamanya. Apakah kaitan ayat ni dengan ayat yang sebelum ini yang kita bacakan? Bila mana Allah Ta'ala menjelaskan supaya ahli kitab, yakni Yahudi, supaya beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman dan membenarkan apa yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Maka orang Yahudi engkar dan enggan, bahkan mereka melampaui perintah Allah, bahkan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahkan berbohong atas nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini semua memberi maksud kekufuran dan juga syirik kepada Allah. Maka Allah memberi amaran, Allah tidak mengampuni dosa orang yang syirik. Siapa pun yang syirikkan Allah, sama ada Yahudi, Kristian, Buddha, Hindu, penyembah berhala dan lain-lain yang mensyirikkan Allah, yang mengadakan bagi Allah itu sekutu-sekutu, sama ada berhala atau manusia atau malaikat atau batu-batan atau pokok, kerana yang berhak manusia sembah melainkan Allah SWT. Tidak ada yang berhak yang disembah melainkan Allah yang esa dan Allah yang satu. Maka Allah Ta'ala masih lagi menceritakan watak jahat orang-orang Yahudi. Sebagaimana kita sebut semalam, orang yang paling menunjukkan keengkaran kepada perintah Allah ialah Yahudi. Bukan sekadar mereka mensyirikkan Allah, bahkan mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW pada peringkat yang paling tinggi. Bahkan mereka takawul, yakni mengada-ngadakan perkara yang tidak ada bagi memfitnah para Nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, dan mengelirukan orang-orang beriman serta mengelirukan manusia semuanya. Kerana orang Yahudi kekufurannya mengatasi kekufuran orang lain. Sebab kekufuran orang lain, sebagai contoh, tidak menghalang mereka untuk berbuat baik. Ada orang kafir seperti Kristian sebagai contoh, kufur mereka tidak menghalang mereka buat baik. Tetapi orang-orang Yahudi, kekufuran mereka ialah kekufuran nombor satu. Bukan sekadar kekufuran kepada Allah, kekufuran kepada Nabi-Nabi yang diutuskan sebelumnya dan Nabi Muhammad SAW. Kekufurannya terhadap syariat itu sendiri, hukum hakam yang diubah, yang dipindah, dan meletakkan sesuatu mengikut hawa nafsunya. Bukan kekufuran sampai peringkat mereka menidakkan bangsa lain. Bukan sekadar mereka dengki pada orang Islam yang memang setru utama mereka, hatta bangsa-bangsa lain sekalipun. Di mana pun mereka berada, mereka akan membawa huru-hara kepada negara-negara tersebut. Itu yang berlaku di Jerman, itu yang berlaku di Afrika, berlaku di banyak belahan dunia yang mana Yahudi menjadi penduduk. Mereka melakukan pelbagai kerosakan ekonominya, kerosakan sosialnya, kerosakan hubungan umat dan bangsanya. Sebab mereka menganggap bahawa bangsa lain tidak patut wujud. Yang wujud cuma bangsa Yahudi. Kalau bangsa lain wujud, hanya berkhidmat untuk orang Yahudi. Sebab Yahudi ni kita tahu, dia tak akan ajak orang masuk Yahudi. Tidak. Mereka ialah agama dan bangsa. Orang lain tak boleh masuk Yahudi. Dan mereka pun tak pernah ajak orang masuk Yahudi. Tetapi mereka nak orang menghinakan diri mereka depan Yahudi. Dan menjadi sebagai kambing-kambing yang boleh dimakan oleh orang Yahudi bila-bila masa, demi menyelamatkan mereka. Ini watak Yahudi yang kita kena tahu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, yang paling mengenali Yahudi orang Islam. Sebab itu Yahudi beria-ia untuk membunuh orang Islam, beria-ia untuk memfitnah umat Islam, supaya watak-watak jahat Yahudi tidak diceritakan. Sebab yang tahu paling banyak rahsia Yahudi orang Islam. Selagi mana orang Islam berpegang dengan Al-Quran dan sunnah hadis Nabi SAW. Kerana banyak tajribah, pengalaman-pengalaman
kejahatan-kejahatan Yahudi yang telah mereka lakukan. Maka Allah menyebut contoh lain, kejahatan-kejahatan Yahudi. Mendakwa bahawa mereka paling mulia sekali. Allah berfirman, Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Wahai Muhammad, tidakkah kamu melihat, tidakkah engkau melihat orang-orang yang memuliakan diri mereka sendiri, memuji diri mereka sendiri, membersihkan diri mereka sendiri. Balillahu yuzakki man yasha. Bahkan Allah lebih tahu siapa yang mulia. Allah lebih tahu siapa yang bersih dan suci dari dosa. Allah yang lebih tahu siapa yang Allah nak berikan kebaikan dan kemuliaan. Wala yuzlamuna fatila. Allah tidak pernah menzalimi walau sedikit pun. Unzur, lihat wahai Muhammad. Kaifa yaftarun, bagaimana orang-orang Yahudi dengan berani melakukan pendustaan terhadap Allah. Wa kafa bihi, cukup dengan perbuatan itu isman mubina, merupakan satu dosa dan kesalahan yang besar. Berhubung turunnya ayat ini, kata ulama, orang-orang Yahudi datang membawa anak-anak mereka untuk bersembahyang bersama dengan mereka. Dan mereka juga melakukan korban. Dan mereka mendakwa bahawa mereka tidak punya dosa sebagaimana anak-anak kecil tak punya dosa. Satu riwayat, datang lelaki-lelaki Yahudi menemui Nabi SAW. Ini ayat 49. Mereka datang bawa anak-anak mereka. Lalu mereka berkata, Ya Muhammad, wahai Muhammad, hal ala auladina haula'i min dzam. Apakah anak-anak kecil kami ini ada dosa? Maka jawab Nabi SAW, la, tak ada. Budak-budak kecil mana ada dosa? Dan kita tahu sepakat ulama Islam, dan ini akidah kita dan ini kepercayaan kita bahawa budak-budak, anak-anak yang belum baligh tidak berdosa. Apa pun dibuat. Kalau dia minum arak ke, dia berjudi lagi mana, dia ini belum baligh, tidak berdosa. Maka ini jelas. Kan bermula dosa pahala bila baligh. Sama ada lelaki maupun perempuan. Dan lihat hebatnya Islam, agama fitrah. Dia tak macam setengah agama yang melihat setiap kelahiran itu berdosa dan perlu dibaptiskan. Kerana menanggung dosa silap. Kita tak. Setiap kelahiran itu bersih suci. Bukan sekadar mereka tak berdosa, mereka dianggap Islam. Bukan kalau mereka mati, mereka masuk syurga. Tak kira daripada agama mana. Mereka menjadi pelayan-pelayan syurga. Maka ini kita katakan fitrah agama Islam. Kemudian mereka berkata, Walladhi nahlifu bihi ma nahnu illa kahayatihim. Wahai Muhammad, kami bersumpah. Kami ini seperti anak-anak kecil inilah, tak berdosa. Ma min dzambin na'maluhu bin nar. Kalaupun kami buat dosa siang hari, illa kuffira anna billail, melainkan sebelum masuk malam kami sudah diampung dosa. Wa ma min dzambin na'maluhu billail illa kuffira anna bin nahar. Kalau kami buat dosa malam, siang esok kami sudah diampunkan. Maka Allah pun turun ayat ini. Wahai Muhammad, tidakkah kamu tengok sombongnya Yahudi? Dia dakwa dia bersih suci macam kanak-kanak mereka. Kita lihat dalam Islam, tak ada seorang pun boleh mendakwa dia tidak berdosa. Bahkan kita belajar akidah, kita tidak maksum. Yang maksum cuma para Nabi SAW. Pun Nabi-Nabi yang maksum ini sentiasa memohon ampun kepada Allah. Walau mereka maksum. Nabi Adam maksum. Sampai Nabi kita Muhammad SAW. Apa maksud maksum? Tidak melakukan dosa kecil dan tidak melakukan dosa besar. Dan tidak melakukan perkara yang menjatuhkan maruah mereka. Maka ini maksum. Dia tak buat dosa kecil, dia tak buat dosa besar, dan dia tidak melakukan, mereka tidak melakukan perkara yang menjatuhkan maruah mereka. Di samping Allah Ta'ala pelihara Nabi-Nabi yang maksum ini daripada syirik kepada Allah. Dan daripada su'ul khatimah. Adapun kita tuan-tuan, kita tidak maksum. Bahkan Nabi SAW menyatakan, Kullu bani Adam khata'. Kita semua ada dosa dan salah. Wa khairu khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang salah sentiasa memohon ampun. Sebab tu kita orang Islam tidak menyucikan diri kita. Kita tak kata kami umat yang tidak berdosa. Tak, kami berdosa. Kami sentiasa memohon ampun pada Allah. Mengharapkan kurniaannya. Bahkan kita dituntut, dianjur lepas solat minta ampun. Malam Lailatul Qadar minta ampun. Dalam semua tempat keadaan minta ampun. Pergi Mekah minta ampun.
Bahkan bila dalam kubur diminta ampun, tinggalkan anak-anak supaya memohon ampun pada kita. Bahkan kita bertemu dengan kawan, sahabat, teman minta didoakan keampunan untuk kita. Bahkan dalam khutbah Jumaat, khutbah raya, khutbah istisqa, khutbah gerhana, didoakan keampunan untuk kita. Bahkan dalam tahiyat kita mohon pada Allah supaya diampunkan dosa kita. Dan semua keadaan. Kata hebat orang Islam. Mereka dituntut sentiasa merendah diri. Sentiasa tawadhu'. Tapi lihat Yahudi kata, kami ni macam anak kami, mana berdosa? Dan mereka juga mendakwa sebagaimana Allah cerita dalam ayat-ayat yang lain. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kami anak-anak Allah. Kami yang disayang oleh Allah. Tuan-tuan, umat Islam tak pernah pun dakwa di sebalik mereka dapat segala kemuliaan. Belum ada orang Islam kata kamilah anak-anak Allah. Kamilah orang yang Allah sayang. Tidak ada dakwan itu. Melainkan kita bercakap pada dasar sebab musabab dengan berkata siapa yang buat macam ni Allah Ta'ala sayang. Bila Allah sayang, Allah beri agama. Apakah Allah sayang kamu? Semoga begitu. Kita mengharapkan begitu. Kita tak berani kata memang Allah sayang saya secara mutlak. Dan semoga Allah sayang kami semua. Semoga Allah beri hidayah pada kami. Lihat bagaimana ternim umat Islam di dalam menyebut sesuatu. Bahkan Yahudi, demikian juga Kristian mendakwa secara mutlak kami masuk syurga. Tentang kita walaupun Allah Ta'ala sebut yang masuk syurga orang beriman, yang ada iman. Kalau tanya awak ni ahli syurga ke? Wallahualam, saya tak tahu. Tapi saya berdoa pada Allah, semoga saya menjadi ahli syurga. Bahkan kita seringkali takut neraka. Bimbang-bimbang kita ahlinya, bimbang-bimbang kita penghuninya. Bahkan kita baca banyak kisah-kisah para ulama sentiasa bimbang dan takut. Apakah mereka ke syurga atau ke neraka? Uthman bin Affan, beliau berkata, kalau sekiranya Allah Ta'ala menyuruhku berdiri dan ingin memberikan buku catatan amalanku, kanan atau kiri, maka ketika itu nescaya aku cair dek kerana takut. Walau ini Uthman orang yang mulia yang sudah dijamin syurga, masih takut bimbang-bimbang mendapat buku catatan tangan kiri. Umar Al-Khattab berkata, kalau dikatakan semua masuk neraka melainkan seorang, pasti Umar menyangka dirinya. Kalau dikatakan bahawa semua masuk syurga melainkan seorang tak masuk, pasti Umar menyangka dirinya. Kita lihat bagaimana sifat orang Islam, tawadhu' mereka. Tapi Yahudi sentiasa membangga diri mereka dengan berkata, kami anak Tuhan, kami kekasih Allah, kami yang akan masuk syurga, kami tak ada dosa, kami bersih dari segalanya, kami kalau pun buat salah macam mana pun Tuhan akan ampun. Kalau pun masuk neraka, kami masuk je 7 hari, kami masuk satu tempoh je, lepas tu kami keluar balik. Tetapi kita tidak begitu. Kita sentiasa bimbang, kita sentiasa takut akan apa yang berlaku. Baik, itu kejahatan Yahudi yang suka memuji diri mereka. Kemudian kata Allah, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah kamu wahai Muhammad melihat watak seterusnya bagi orang Yahudi? Yu'minuna bil jibti wat taghut, tiba-tiba mereka beriman dengan berhala-berhala dan juga taghut, yakni orang-orang yang zalim. Bahkan mereka mendakwa bahawa kezaliman musyrikin Mekah itu lebih baik daripada keimanan kamu. Bahkan mereka mendakwa agama penyembah berhala lebih baik daripada agama tauhid kamu. Kisahnya tuan-tuan sekalian, sebab tu ayat ini, bila datang sekumpulan pemimpin-pemimpin Yahudi selepas tamatnya peperangan Uhud, mereka datang bertemu dengan pemimpin-pemimpin Quraisy untuk membentuk pakatan tentera Ahzab, yakni tentera bersekutu bagi menyerang Islam. Mereka ialah Huyai bin Akhtab, Salam bin Abi Huqaib, Abu Rafi', ini semua nama-nama Yahudi. Ar-Rabi' bin Abi Huqaib, Abu Imarah, Hawdha binti Qais, yang kebanyakan mereka daripada Bani Nadir. Bila mana mereka datang bertemu dengan pemuka-pemuka Quraisy, lalu mereka berkata, kami membawa bersama kami pendeta-pendeta Yahudi. Mereka ini orang alim, ahli kitab. Tanya mereka, apakah agama kamu lebih baik daripada agama Muhammad? Lalu kata pendeta-pendeta Yahudi, agama kamu lebih baik daripada agama Muhammad. Kamu lebih berada dalam jalan yang benar berbanding Muhammad, dan siapa yang mengikutimu. Maka Allah turun ayat ini. Wahai Muhammad, tidakkah kamu pelik tengok orang yang dia diberikan kitab, dia tahu kesesatan penyembah berhala. Kata orang Yahudi, orang Kristian tahu yang sembah berhala itu sesat. Kerana ini asas agama mereka. Kerana asas agama mereka percaya pada Allah, menolak berhala.
Cuma mereka mengadakan sekutu di kalangan nabinya, anak-anaknya. Dengan menjadikan nabi itu anaknya, anak Allah. Seperti Isa, seperti Uzair yang dilakukan oleh Yahudi. Tetapi Yahudi dan Kristian menolak penyembahan berhala. Bahkan mereka sentiasa berkonflik dengan penyembah berhala sebelum Nabi SAW diutuskan. Tiba-tiba demi untuk menentang Islam, dengki pada Islam, mereka sanggup kata penyembah berhala itu betul. Hatta kalaupun mereka benar benci pada Islam, janganlah sampai peringkat kata agama Yahudi itu menyatakan agama berhala itu betul. Tapi mereka sanggup berkata demikian demi kerana hasad, dengki dan permusuhan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sanggup memuji. Sebab itu kita katakan tadi, Yahudi ini dia bangsa dan agama. Dia tak memperakui orang lain. Dia cuma memperakui dirinya sendiri. Kalau sekiranya dia cuba mengatakan orang itu betul untuk maslahat diri mereka. Bukan untuk mempertahankan kebenaran. Menolak kebatilan jauh sekali. Maka Allah Ta'ala menyebut kelompok dan golongan ini dengan firman-Nya. Wa yaquluna lilladzina kafaru. Mereka sanggup berkata kepada penyembah berhala Mekah. Haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Penyembah berhala lagi betul daripada orang beriman. Sanggup cakap macam itu. Maka Allah kata, ulaikal ladzina la'anahumullah. Sebab itulah Allah melaknat mereka. Sebab kedengkian mereka ini kedengkian yang melampau. Sehingga benda yang memang batil dalam agama Yahudi itu sendiri menyembah berhala. Sebab Yahudi tak mengajak orang sembah berhala. Kristian juga tidak mengajak orang sembah berhala. Tetapi tiba-tiba mereka berkata agama berhala itu betul. Maka ini bertentangan dengan dasar asas agama mereka sendiri yang merupakan perkara terbesar. Kan itu kata Allah, kerana perbuatannya itu Allah melaknat mereka. Dan siapa yang Allah laknat, dia tidak akan ada lagi pembantu dan penolong. Yakni orang yang dilaknat tidak akan mendapat syafaat Allah. Tidak akan mendapat syafaat daripada hamba-hamba Allah Ta'ala. Orang yang dilaknat tidak akan masuk syurga. Orang yang dilaknat tertutup pintu hati untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Sebab itu Yahudi ini tuan-tuan sekalian rata-rata tidak beriman pada Allah. Sebab mereka bangsa dilaknat. Dan kemuncak bangsa mereka dilaknat, mereka ini akan hilang atas muka bumi. Hilang. Dibunuh oleh orang Islam. Sebagai satu hukuman laknat. Bahkan Allah menyebut, apakah kesan-kesan laknat ini? Am lahum nasibum minal mulk. Apakah mereka menyangka dengan mereka melakukan demikian itu mereka akan punya kerajaan. Fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira. Kalaupun mereka ada kuasa, kedekut mereka melampau-lampau kepada manusia yang lain. Tuan-tuan sekalian, kita kalau sebut kuasa, kerajaan, orang yang nak jadi pemerintah mereka ada beberapa sifat. Pertama, mereka tak boleh ada sifat menghina orang. Siapa jadi pemimpin lalu nak menghina atau resis, dia tak boleh jadi pemimpin. Sebab itu umat Islam boleh memimpin sebab kita tidak resis. Kita melihat kepelbagaian kaum itu sebagai hikmah ilahiyah, hikmah ketuhanan. Kita tidak diajar menghina mana-mana bangsa. Kita tak diajar untuk hina bangsa A, bangsa B, tidak. Bahkan kita melihat kepelbagaian bangsa itu untuk kita kenal mengenali dan dakwah. Yang kedua, orang nak jadi pemerintah mestilah seorang pemurah. Pemurahnya bukan pada kroni dia, pada rakyat. Bantuan itu, bantuan ini, mesti ini sifat pemerintah. Tetapi Yahudi ni, pertama watak Yahudi, dia memang resis dengan semua orang. Kalau kita sebut bangsa paling resis dalam dunia, bangsa Yahudi. Sebab kalau kita lihat resis-resis yang lain, umpama kita katakan, sebahagian Cina resis, katakan. Mereka hanya resis kepada pesaing mereka. Kita katakan orang India resis sebagai contoh. Mereka resis pada pesaing mereka. Kalau kita kata sebahagian orang Melayu resis, misalnya, maka resis kepada sebahagian yang menjadi pesaing mereka. Kalau kita kata orang Inggeris tu resis mereka kepada pesaing mereka. Tapi Yahudi tidak. Resis mereka pada semua bangsa. Bagi mereka, bangsa lain kena merendah diri depan mereka, berkhidmat pada mereka. Sebab itu saya kata Yahudi tak akan ajak orang masuk Yahudi. Mereka duduk di mana-mana tempat, mereka cuma nak jaga komuniti Yahudi. Berbeza dengan Islam, umat Islam, kita diajar pemerintah mesti apa? Berlaku adil pada semua.
walaupun pada musuh, walaupun pada Yahudi. Pemerintah perlu bersifat pemurah. Pemerintah perlu ada sikap dan sifat berkongsi. Tapi Allah cerita, apakah Yahudi layak punya kerajaan? Dan sampai hari ini kita katakan Yahudi tak ada kerajaan. Tuan-tuan, di mana kerajaan Yahudi? Sebenarnya kalau kita tengok negara, mana ada negara Yahudi? Yang ada Filastin. Dalam peta sebenarnya tak ada pun Yahudi. Tak ada disebut Daulah Israeliyah atau negara Israel. Tak ada. Ni semenjak baru letak negara Israel. Sebelum ini kalau kita tengok peta, sebelum Perang Dunia Pertama, selepas Perang Dunia Pertama, sebelum Perang Dunia Kedua, apakah ada dalam peta namanya Yahudi? Negara Yahudi? Tak ada. Bukan mereka berselerakkan. Mereka ada dekat Jerman, mereka ada dekat Poland, dekat Hungary, Afrika, Ethiopia, Rusia, China, Iran. Mereka berada di serata tempat. Ada negara tak ada. Kerana mereka bangsa dilaknat. Bangsa Yahudi tidak pernah ada negara. Dulu mereka menumpang di Madinah, maka dihalau keluar. Menumpang di Khaybar, lalu dihalau keluar. Di mana tempat mereka menumpang, mereka bawa masalah. Mereka pernah menumpang dalam kerajaan Andalusia. Mereka pernah menumpang dalam kerajaan Abbasiyah, dalam kerajaan Uthmaniyah. Dengan memohon izin kepada Khalifah Uthmani pada zaman itu memberikan pinggiran Baitul Maqdis tempat tinggal mereka, maka diizinkan. Dan bila mereka membentuk negara haram mereka tahun 1948, masih lagi statusnya negara haram. Mereka lobby macam-macam. Mereka kata kita tak ada cara lain melainkan kita kena perintah dunia untuk wujudkan pengiktirafan negara. Lalu mereka pun nak jaga kuasa besar seperti Amerika, seperti Rusia, seperti Perancis, Britain, supaya mereka boleh akhirnya memerintah dunia untuk apa? Untuk mewujudkan satu negara Yahudi. Tak boleh. Allah tidak izinkan. Sekalipun mereka hari ini adalah dalam peta, katakan ada dalam peta, mereka sentiasa tidak pernah merasa aman. Penduduk mereka, keadaan negara mereka. Bayangkan negara yang mana semua rakyat kena jadi tentera, negara Yahudi. Negara lain tak semua rakyat jadi tentera. Yahudi ni semua kena jadi tentera. Sebab apa mereka bimbang ancaman? Sebab mereka negara haram. Mereka terpaksa ni, sekeliling bandar mereka letak Iron Dome. Mana ada negara orang letak peluru berpandu sekeliling negara dia? Walaupun ada negara-negara bukan Islam yang berada keliling negara Islam yang konon terancam, mereka pun tak letak peluru berpandu. Tetapi Yahudi ni keliling tempat letak Iron Dome. Kerana bimbang, takut. Satu negara mereka letak. Tetapi sejak bila mereka ada negara merdeka dan berdaulat? Tidak ada. Di peringkat sukan-sukan pula mereka dipulang. Ada negara yang memang tak nak jemput mereka. Kita negara Malaysia konsisten tidak menerima mereka. Konsisten dari dulu, daripada penubuhan haram tahun 1948 sampai sekarang. Di pasport kita pun cop. Tuan-tuan, cukup kalau Malaysia tak itu cukup dia tak jadi negara berdaulat. Apatah lagi kalau kita tahu Yahudi ini banyak negara tidak mengiktiraf. Kebanyakan negara Islam. Walaupun dia berjaya memancing beberapa pemerintah Islam untuk mengiktiraf atau paling kurang buat satu normalisasi hubungan. Dan kita dengar berita beberapa hari lepas, seorang rakyat Emirat menjadi student pertama Islam di Universiti Israel, Universiti Yahudi, atas proses normalisasi antara UAE dengan Yahudi. Tapi tak berani terima ramai seorang je ni. Tentang Yahudi kita kena kenal, Allah sebut dalam ayat ini. Mereka tak akan ada kerajaan. Ingat poin ini. Mereka tak pernah ada kerajaan. Yakni kerajaan berdaulat. Dan kalau mereka ada, mereka akan tunjuk sifat kedekut yang luar biasa. Tetapi andai kata PBB bersetuju, kita negara Islam pun bersetuju supaya Palestin diberikan kepada Yahudi, andai kata, melainkan beberapa kawasan seperti Gaza dan juga semenanjung Tanah Arab. Contohnya, untuk kita iktiraf, mereka juga tetap mengimpikan berangan-angan nak dapatkan Gaza dan juga tepi barat. Sebab mereka ni kedekut, tak mungkin. Dengan apa pun yang kita beri pada mereka, mereka tak mungkin menerimanya dengan berpuas hati. Sebab orang kedekut ni tuan-tuan, dengan tamaknya pula, mana mungkin berpuas hati dengan sebarang pemberian? Tak mungkin.
Tuan-tuan, orang kafir mereka tak kenal Yahudi. Kita alhamdulillah dengan Al-Quran yang diturunkan kita kenal Yahudi. Kemudian Allah sebut, am yahsudunan nas. Mereka ni bangsa dengki, macam kita sebut semalam. Mereka dengki ala ma atahumullah min fadli, dengan apa yang Allah kurniakan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada umat Muhammad. Kita tanya, kamu nak dengki sebab apa? Sedangkan nikmat tadi pun kamu boleh bersama dengan kami dengan beriman pada Allah, membenarkan Rasulullah SAW. Sebab Islam ni bukanlah agama untuk kelompok tertentu. Islam ni untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan seluruh manusia. Kalau Yahudi memeluk Islam, mereka juga menjadi bangsa umat yang mendapat kemuliaan ini. Menjadi umat Muhammad. Tapi mereka memilih dengki. Contoh orang dengki, kita katakan, kalau awak stop dengki, awak bersama kita, selesai masalah. Sebab kami nikmat yang kami nak kongsi. Islam satu nikmat yang dikongsi dan wajib dikongsi. Datang Cina masuk Islam, kita terima. Datang India masuk Islam, kita terima. Datang siapa pun masuk Islam, kita terima. Bahkan kalau kita kat Malaysia, tuan-tuan lagi unik. Seorang bila masuk Islam, bukan sekadar kita kata dia masuk Islam, masuk Melayu sekali. Atau kalau dia asal India, Malabar, kita panggil dia Melayu Islam. Bumi Putra. Ni Cina masuk Islam pun kita kata barangkali Melayu ni. Melayu. Lepas tu dia cakap Melayu. Sampai macam tu, bukan sekadar dia alu-alukan Islam. Bukan kita alu-alukan dia jadi bangsa kita pun. Kata bangsa lain tak akan mungkin alu-alu kita jadi bangsa dia. Tapi punya lembut orang Melayu, kalau ada bangsa lain, orang Afrika masuk Islam, kita bukan terima mereka Islam je, kita terima dia jadi bangsa Melayu. Jadi bangsa Melayu lah. Kahwin dengan anak-anak kita, kahwin dengan Melayu, jadi Melayu, cakap Melayu. Kita pun terus bagi dia tempe, terus bagi dia cicah wudu, biar dia jadi Melayu. Sampai macam tu. Uniknya orang Islam, Melayu. Sebab tu pelik bila kita kata orang Melayu ni, dalam definisi Islam ialah, dan definisi Melayu ialah yang memeluk Islam. Yang beragama Islam maka disebut Melayu. Ini walaupun kita bukanlah kata bersetuju dengan kaedah itu, tapi nak cerita bagaimana dialu-alukan orang tu memeluk Islam. Islam bukan agama dengki. Islam ajak semua. Yahudi agama dengki. Dia tak ajak orang masuk agama dia. Dan dia takkan bagi pun orang masuk agama dia. Dan dia tidak mahu pun untuk mengambil kebaikan orang lain. Tak mahu. Kata Allah, kenapa mereka nak dengki? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah. Mereka sampai dengki mereka, tuan-tuan, mereka dengki Arab. Mereka tahu orang Arab. Macam mana kenabian ni boleh berpindah pada orang Arab? Patutnya Nabi ini cuma pada Yahudi. Allah kata, bukankah dahulu Nabi bukan daripada bangsa Yahudi? Nabi Ibrahim, Yahudi ke? Anak-anak Ibrahim, Ishak, Yahudi ke? Ibrahim, Ismail, Yahudi ke? Yahudi bermula daripada Yakub. Yakub tu anak Ishak. Ishak tidak dikata Yahudi. Dan tidak disebut Bani Israel. Bani Israel ialah bermula pada Yakub. Maka Allah dah beri nikmat kepada Ibrahim. Bukan sebelum itu pada Nuh. Nabi-nabi yang lain semuanya bukan Yahudi, bukannya Bani Israel. Apa masalahnya? Allah beri siapa yang dikehendaki. Wa atainahum, dan kami pernah berikan kepada nabi-nabi pada keturunan yang bukan Bani Israel, kerajaan yang besar. Kerajaan yang hebat. Kami berikan. Faminhum man amana bih. Di kalangan mereka ada yang beriman dengan nabi yang diutuskan. Wa minhum man sadda'an. Di kalangan mereka ada yang mengingkari, bahkan mencegah manusia untuk beriman. Wa kafa bi jahannama sa'ira. Cukuplah neraka Jahannam itu sebagai tempat kembali mereka yang apinya sentiasa menyala. Turun ayat ini, tuan-tuan sekalian. Itu ayat yang terakhir, ayat 55 yang kita bacakan pada malam ini. Pada ayat yang ke-54 sehingga akhir 55, iaitu diriwayatkan bahawa ahli kitab mereka berkata Muhammad mendakwa dia adalah Nabi dan Rasul. Padahal dia ni sibuk kahwin je. Dia cuma Nabi suka kahwin. Dia ada 9 isteri. Kerjanya cuma kahwin. Dia ni bukan Nabi. Kemuncak didengki pada Nabi SAW. Diserang pada peribadi Nabi. Dia tak nak tengok wahyu yang Allah turunkan. Dia juga tak nak tengok apa yang Nabi ajar. Cuma dia nak tengok kehidupan peribadi Rasulullah SAW. Kan kita, tuan-tuan, kalangan kita, bila hujah tak menang, maka serang peribadi.
Mereka lupa bahawa peribadi Rasulullah terlalu mulia untuk mereka serang. Mungkin orang macam saya, orang macam tuan-tuan bila serang peribadi barangkali sangkut. Dia ni dakwah bagus tapi anak tak pakai tudung, mungkin sangkut. Dia ni ceramah gegar-gegar, isteri sendiri pun teruk perangai, mungkin. Tetapi tidak bagi Nabi SAW. Ketika mana Yahudi sudah tidak mampu berhujah dengan wahyu, dengan Al-Quran, dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, lalu mereka pergi kepada peribadi, mereka kata Muhammad itu cuma sibuk berbini, sibuk berkahwin. Dia ada 9 orang isteri. Lalu ketika mana pendeta Yahudi ini datang bertemu dengan Nabi SAW, bila mereka berkata, "Lau kana nabiyyan ma ghariba fi kasratin nisa wala syaghalathu an-nubuwwah an dzalik." Kalau sekiranya Muhammad itu Nabi, takkanlah sibuk berkahwin ramai. Patutnya dia sibuk dengan kenabian, bukan sibuk berkahwin. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, mengatakan bahawa bagi Nabi Allah Daud dan Sulaiman, mereka juga mempunyai nabi-nabi yang ramai. Maka Yahudi mengakui bahawa Sulaiman mempunyai 1000 orang isteri. Lalu kata Nabi SAW pada mereka, 1000 bini? Sulaiman, 1000? Mereka kata, ya. 300 adalah hambanya dan 700 adalah isterinya. Dan Nabi Allah Daud ada 100 orang isteri. Dan Nabi pun berkata pada mereka, 100? Mana lebih baik? Yang ada 1000 isteri, yang ada 100 isteri, atau yang ada 9 isteri? Lalu mereka pun diam. Maksudnya apa? Nabi-Nabi berkahwin ramai bukanlah satu benda yang mengaibkan. Nabi SAW bukanlah yang memulakan berkahwin ramai. Nabi-Nabi dulu juga berkahwin ramai. Dengan tujuan-tujuan, dengan sebab-sebab, dengan perintah Allah Ta'ala. Maka para Nabi apa pun mereka buat tidak pernah menghalang mereka untuk melaksanakan perintah yang Allah amanahkan. Yahudi tidak pula mereka nak hina Sulaiman yang berkahwin ramai. Ataupun Daud. Ataupun Nabi-Nabi yang lain. Bahkan Nabi Yaqub juga mempunyai 2 orang isteri. Tidak pula mereka mencela. Bahkan kebanyakan para Nabi alaihimussalatu wassalam, mereka ini mempunyai ramai isteri. Termasuk Nabi Ibrahim. Ada 4 orang isteri. Yang kita dah sebut selain daripada Hajar dan Sarah, dia ada 2 lagi isteri. Bahkan Nabi Isa AS bila mana turun atas muka bumi ini, bukan sekadar akan berkahwin, bagi membatalkan rahbaniyah, di sisi Kristian yang tidak mau berkahwin, bahkan Nabi Isa akan berpoligami. Bagi menjawab kelompok yang cuba menolak poligami. Kerana orang poligami jauh lebih mulia daripada yang menyimpang perempuan simpanan, atau yang menghalalkan zina, atau yang menghalalkan perbuatan-perbuatan mungkar melalui pintu-pintu belakang. Pelik Yahudi atau pelik orang kafir. Mereka mencela poligami. Walau ini berkahwin dengan segala tanggungjawab, dengan segala keadilan yang telah disyaratkan. Tapi mereka tidak mencela yang menyimpang wanita-wanita, yang menjadi sugar daddy, yang menjadi playboy, yang menjadi GRO, yang menjadi perempuan-perempuan sundal. Bagi mereka itu bukan satu penghinaan. Tapi bila perempuan di poligami dianggap hina. Yang ni dilacurkan tak dianggap hina. Lihat bagaimana rosak pemikiran mereka. Lalu kata Nabi SAW, mana lebih baik? Yang ada kahwin 1000, kahwin 100 dengan kahwin 9. Maksudnya tak ada masalah. Kahwin isu lain. Bahkan kita tahu bahawa Nabi SAW tidak mengahwini para isterinya melainkan tujuan-tujuan pensyariatan, atau kerana simpati, atau kerana ini menjaga iman, akidah isteri-isterinya, ataupun kerana kita katakan demi untuk membatalkan beberapa hukum hakam yang berkait seperti hukum hakam anak angkat dan sebagainya. Ya, baginda SAW bila baginda wafat meninggalkan 9 orang isteri. Baginda SAW mempunyai semuanya 11 orang isteri. Bukan suatu benda yang berselindung, kan Rasul berkahwin dan mereka adalah ummul mukminin, ibu bagi orang beriman. Mereka merupakan watak-watak ibu yang menunjuk ajar kepada kita umat Islam segala hukum hakam, khususnya hal rumah tangga, khususnya perkara-perkara yang tidak mungkin kita tahu bila Rasulullah berada dalam rumah. Maka para isteri menjadi pembekal maklumat fiqh, akhlak, dan juga berkait dengan rumah tangga, bagaimana mulianya akhlak Nabi SAW untuk menunjukkan Nabi bukanlah manusia yang berpura-pura, yang depan baik, dalam rumah rosak. Tidak. Para isterinya menyaksikan kebaikan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hikmah yang tinggi
Kalau kita lihat isi-isi yang Rasulullah kahwini, semuanya kerana hikmah-hikmah tertentu, kerana perintah-perintah tertentu, jauh sekali kerana syahwat dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.